Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustazah Juliza. Hari ini kita akan belajar subjek Sirah tahun 3. Okey, baik, kita sama-sama tengok kandungan pelajaran Sirah. Ada 6 pelajaran. Okey. Dan hari ini Ustazah akan belajar pelajaran pertama dulu. Tajuk Nasab Nabi Muhammad SAW. Okay, baik, jom sama-sama kita buka muka surat 1. Okey, pelajaran pertama, Nasab Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan unit 1, kemuliaan bangsa Arab Quraisy. Jom kita baca dan faham. Keturunan Nabi Muhammad SAW berasal dari Nabi Ismail AS. Nabi Muhammad berketurunan Nabi Ismail. Okey, Arab Quraisy adalah satu bangsa yang mempunyai sifat pemurah, menepati janji serta mempunyai keazaman yang kuat. Okey, Nabi Muhammad adalah keturunan Arab Quraisy, dan keturunan Arab Quraisy ni adalah bangsa yang mempunyai sifat yang pemurah. Menepati janji dan mempunyai keazaman yang kuat. Okey, apa maksud Muhammad? Muhammad bererti yang terpuji. Okey, siapa nama dia ada Muhammad kat depan? Ingat apa maksud Muhammad? Maksud Muhammad adalah yang terpuji. Okey, baginda diputerakan di kota Mekah. Apa maksud diputerakan? Maksud diputerakan dilahirkan. Baginda diputerakan di kota Mekah. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Apa nama ibu Nabi? Pandai. Aminah binti Wahab. Bapanya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Bapa Nabi bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, dari keturunan bangsawan Quraisy. Satu keturunan dari semulia-mulia kaum di Mekah. Maksudnya kaum Quraisy ni adalah kaum yang mulia di Mekah. Okey, mari berpantun. Jom kita berpantun. Kemuliaan kaum dan bangsa Nabi Muhammad SAW. Lahirnya Muhammad di kota Mekah bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Hari Isnin subuh yang cerah membawa rahmat bersama berkah. Nama Muhammad artinya terpuji. Arab Quraisy adalah keturunan baginda, menjadi Rasul dan juga Nabi, membawa sinar kepada alam semesta. Ismail Ibrahim asal keturunan. Abdullah bin Abdul Muttalib adalah bapanya, membawa pekerti dan kemuliaan. Aminah binti Wahab adalah ibunya. Baginda wafat di kota Madinah. Semua sahabat berduka cita. Baginda meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan umat tercinta. Okey, baik. Jadi pantun dekat atas ni, pantun muka surat 2 ni cerita tentang kemuliaan kaum dan bangsa Nabi Muhammad SAW. Okey, Nabi Muhammad lahir di mana? Kat atas tu dia dah bagi tahu lahirnya Muhammad di kota Mekah. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Nabi Muhammad lahir pada bulan apa? Bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nabi Muhammad lahir pada hari apa? Hari Isnin pada waktu subuh yang cerah. Nabi lahir bersama membawa rahmat bersama dan barakah. Apa maksud Muhammad? Tadi kita dah baca kan. Maksud Muhammad artinya terpuji. Nabi Muhammad berasal dari keturunan Arab Quraisy. Nabi Muhammad juga menjadi Rasul dan juga Nabi. Dan Nabi membawa sinar kepada alam semesta. Okey, ingat Nabi Muhammad berasal daripada keturunan Nabi Ismail Ibrahim. Bapa Nabi nama apa? Okey, betul. Abdullah bin Abdul Muttalib. Apa nama ibu Nabi?
Aminah binti Wahab. Okey, baginda wafat di kota Madinah. Nabi Muhammad, kita kena ingat ya semua anak-anak, Nabi Muhammad lahir di kota Mekah dan Nabi Muhammad wafat di kota Madinah. Pada hari Nabi Muhammad wafat, semua sahabat-sahabat Nabi berduka cita. Maksudnya semua sahabat-sahabat Nabi sedih. Nabi Muhammad meninggalkan kepada semua umat Islam, apa dia? Ada dua yang Nabi Muhammad tinggalkan kepada kita. Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai panduan untuk umat dia hingga akhir, hingga kiamat. Okey, baik. Sekarang kita buka muka surat 3. Unit 2, nasab Nabi Muhammad SAW sebelah bapa. Nasab ni maksudnya keturunan Nabi Muhammad sebelah bapa. Okey, macam semula macam kita semua ada mak dan ayah kan. Okey. Jadi ayah kita ada atuk. Daripada atuk ada datuknya lagi. Sampailah daripada atuk kamu ke ayah kamu, lepas tu sampai pada kamu, nanti sampai ke anak kamu, anak cucu kamu, itu panggil keturunan. Okey, dan ni kita akan cerita pasal keturunan Nabi Muhammad sebelah bapa dahulu. Sekejap lagi kita akan baca keturunan Nabi sebelah ibu pula. Okey. Jom baca dengan Ustazah, ikut sama-sama, okey? Sebab kalau boleh Ustazah nak semua murid boleh hafal. Boleh hafal nasab keturunan Nabi sebelah bapa dan sebelah ibu. Sebab apa Ustazah hafal? Sebab soalan ni tak keluar dalam PSL setiap tahun. Dan sebenarnya kita kena ingatlah nasab keturunan Nabi. Sebab Nabi kita kan. Okey, baik. Jom. Yang pertama, yang atas sekali, Kalab bin Murrah. Okey, sekali lagi kita sebut Kilab bin Murrah. Yang kedua, Khusa. Yang ketiga, Abdul Manaf. Yang keempat, Hashim. Yang kelima, Abdul Muttalib. Yang keenam, Abdullah. Yang ketujuh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, muka surat 4. Nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelah ibu. Jom baca. Dah faham? Ikut salah sekali baca. Yang pertama, Kilab bin Murrah. Yang kedua, Zuhrah. Yang ketiga, Abdul Manaf. Yang keempat, Wahab. Yang kelima, Aminah. Ibu Nabi. Yang keenam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya harap anak-anak semua boleh ulang selalu supaya ingat, insya-Allah. Okey, muka surat 5. Unit 4, pertemuan nasab bapa dan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kat sini sebenarnya akan ada. Okey, kat sini kalau kita tengok sebenarnya dia ada yang sama. Tadi pun kalau anak-anak semua perasan, sama je yang atas Kilab bin Murrah. Nasab sebelah bapa sama, sebelah ibu pun sama. Jadi ni kita nak tunjukkan pertemuan nasab bapa dan ibu Nabi. Ada yang bertemu, ada yang sama. Okey. Jom kita tengok daripada atas. Yang atas sekali sama, Kilab bin Murrah. Yang kedua, sebelah bapa Khusa. Yang sebelah kiri, sebelah ibu, Zuhrah. Okey, yang warna biru ni sebelah bapa, yang warna pink ni sebelah ibu. Okey, yang sebelah biru kotak kedua Abdul Manaf. Kotak kedua pink pun sama, Abdul Manaf. Ni pertemuan dah, maksud dia nasab dia sama.
Yang ketiga kotak biru Hashim. Okey, yang kotak pink Wahab. Yang kotak keempat sewarna biru Abdul Muttalib, datuk Nabi. Yang kelima Abdullah, bapa Nabi. Dan yang warna pink Aminah, ibu Nabi. Jadi Abdullah berkahwin dengan Aminah, dapatlah Nabi Muhammad SAW. Faham tak? InsyaAllah saya harap semua anak-anak faham dan ingat apa yang kita dah belajar. Okey, baik. Ustazah nak minta anak-anak semua untuk jawab soalan aktiviti muka surat 6 dalam buku tulis. Dekat atas tu dia tulis secara berkumpulan. Tapi sebab anak-anak duduk kat rumah, tak ada kumpulan, jadi kita boleh je buat. Tak payah tulis soalan tu, tulis yang bawah je. Terus tulis soalan. Buat kotak-kotak macam ni kat dalam buku tulis. Muka surat 6, muka surat 7. Dan juga Ustazah nak tulis dekat dalam buku tulis juga muka surat 8. Semua yang dekat atas dengan kat bawah ni, dengan amalkan ni. Okey, insya-Allah boleh. Okey, insya-Allah sehingga kita bertemu lagi di tajuk yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.